Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, yang saya kasihi semua hadirin dan hadirat, para penonton yang sudi hadir bersama dengan kita pada saat ini untuk kita bersama menjalankan satu sesi pengajian ilmu dengan tajuk yang telah dikongsikan sebentar tadi, iaitu hukum hakam berkaitan salat rawatib. Hukum hakam berkaitan salat rawatib. Dan sebelum kita pergi mensyarahkan dengan lebih lanjut hadirin dan hadirat, suka saya minta jasa baik kepada semua yang hadir menonton untuk sertakan di ruangan komen sama ada suara saya jelas kedengaran ataupun tidak terlebih dahulu. Bagaimana dengan kualiti video kuliah kita, adakah gambar saya jelas ataupun tidak? Bagaimana pula dengan audio, dari sudut suara saya jelas kedengaran ataupun tidak? Juga dalam tempoh sementara kita menanti rakan-rakan kita yang lain, boleh sertakan di ruangan komen daripada mana tuan-tuan dan puan-puan hadir menonton, dari kawasan mana, dari negeri mana, atau mungkin daripada negara mana pun. Ahlan wa sahlan. Maka alhamdulillah saya dapat maklumat bahawa suara saya jelas kedengaran dan juga gambar pun jelas kelihatan. Ada yang hadir daripada Ampang, ahlan wa sahlan saya ucapkan. Maka saya juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada rakan-rakan yang sudi kongsikan kuliah kita ini di laman Facebook masing-masing. Ada daripada Taman Kinrara, ada yang daripada Perak pun jelas, daripada Sabak Bernam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua yang hadir bersama dengan kita. Saya doa semoga semua yang hadir menonton pada saat ini berada dalam kesihatan yang baik, berada dalam afiat, dalam pelindungan dan jagaan Allah. Mudah-mudahan majlis ilmu kita dan perkongsian kita pada malam ini mendatangkan manfaat yang begitu besar kepada diri kita ini, dari sudut pertambahan ilmu serta pertambahan amal saleh daripada pengajian yang kita akan pelajari pada malam ini insya-Allah. Jadi hadirin dan hadirat, saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada yang baru hadir daripada Johor Bahru, daripada Sarawak, daripada Sabah, daripada Puchong, daripada Pahang pun ada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan kita akan terus pergi kepada permulaan muqaddimah perbahasan kuliah kita pada malam ini insya-Allah. Daripada Sungai Besi pun ada. Maka saya mulakan berkenaan topik dan tajuk perbahasan kita, hukum hakam berkaitan dengan salat rawatib. Hukum hakam berkaitan dengan salat rawatib. Baik hadirin dan hadirat, pertama sekali kita ingin jelas berkenaan dengan definisi. Kita tahu yang mana salat yang utamanya yang dituntut ada dua kategori. Salat-salat yang dituntut ada dua kategori. Yang pertamanya salat yang wajib, dan keduanya salat yang sunat. Salat yang wajib yang kita sepakati, salat fardu hanya ada 5 sahaja. Salat yang hukumnya wajib hanya ada 5 sahaja, iaitulah salat 5 waktu. Dan benar kita memasukkan salat fardu Jumaat juga sebagai hukumnya wajib, namun ia sama sekali tidak mengeluarkan kewajipan yang 5 itu.
Jadi oleh kerana itu, salat-salat yang wajib ada 5. Manakala selain daripada itu, hukum bagi salat-salat tersebut adalah sunat. Hukum bagi salat-salat tersebut adalah sunat. Dan apabila kita sebut perkataan wajib dan sunat, kedua-duanya dituntut. Siapa yang menuntut? Syarak. Maknanya Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan ibadat tersebut, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat itu dan diberitahu kepada kita para umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada perbezaan, yang ini wajib, yang ini sunat. Melakukan yang wajib berpahala, melakukan yang sunat juga berpahala. Meninggalkan yang wajib hukumnya haram, meninggalkan yang sunat ia tidak haram, tetapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Jadi kita dah dapat gambaran umum bahawasanya salat wajib dan salat sunat dua-duanya dituntut untuk kita buat. Dua-duanya dituntut untuk kita buat. Bukan untuk ditinggal atau diberi pilihan untuk kita meninggalkan, maka kita katakan itu adalah salah faham. Tetapi tuntutan asal adalah untuk kita melakukan ibadah-ibadah tersebut. Jadi dalam salat sunat pula, dia ada pecahan-pecahan tertentu. Ada yang disebut sebagai salat nafilah, dan ada pula yang disebut sebagai salatul rawatib. Salat-salat ar-rawatib ataupun salatul rawatibah. Jadi sebenarnya kedua-duanya tidak menafikan dari sudut hukum sunat itu. Salat nafilah ke, salat rawatib ke, hakikatnya kedua-duanya adalah sunat. Cuma salat nafilah ni kita bagi contoh mudah. Seperti dalam Quran Allah ceritakan berkenaan dengan arahan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam menerusi firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian daripada waktu malam, wahai Muhammad, Allah berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, maka lakukanlah ibadah tahajud, salat malam, salat tahajud sebagai nafilah. Maka nafilah di situ sebagai ibadat tambahan. Jadi salat nafilah ke, salat ratibah ke, hakikatnya adalah sebagai suatu tambahan ganjaran, atau dalam kata nama lainnya sebagai bonus kita dalam mendapatkan pahala. Jadi sebab itu kalau hadirin dan hadirat, kita tahu dalam bahasa Arab perkataan upah namanya disebut sebagai ratib. Nampak? Jadi seseorang itu kalau kita kata ratib syahri, maknanya gaji bulanan. Jadi ada tak persamaan dengan rawatib atau ratibah? Jawapannya ada. Iaitu gaji, iaitu upah, iaitu bonus, iaitu tambahan. Maka hakikatnya salat-salat sunat ini adalah suatu tambahan kepada kita ini dari sudut pahala. Yang wajib dibuat, salat sunat menambah pahala yang kita lakukan daripada salat fardu tersebut. Lalu para ulama memberikan ta'rifan terhadap salat rawatib. Sebahagian ulama mentarifkan salat rawatib adalah salat yang mempunyai waktu yang tertentu. Sama ada salat itu mengikuti salat fardu ataupun tidak. Selama mana salat itu mempunyai waktunya yang tertentu, maka ia adalah salat rawatib. Ini sebahagian ulama mendefinisikan. Kita ambil contoh. Apakah contoh salat-salat sunat yang ada waktu yang ditetapkan? Jawapannya seperti salat malam, iaitu tahajud. Kan salat tahajud dilakukan pada waktu malam. Kalau orang kita kata pukul 10 pagi, kita pergi rumah dia, Assalamualaikum, tuan buat apa? Dia kata saya baru lepas tahajud. Yang tu tak betul. Mana ada tahajud pukul 10 pagi? Kalau kita datang waktu selepas Zuhur, maka dia lambat sikit bertemu dengan kita. Kita kata kenapa lewat jumpa kami ni?
Dia kata aku baru lepas salat tahajud. Yang tu pun tak betul. Kerana apa? Tahajud waktunya adalah pada waktu malam. Tahajud waktunya adalah pada waktu malam. Jadi para ulama ada sebahagian yang mendefinisikan salat rawatib adalah salat-salat yang mempunyai waktu yang tertentu. Antara contohnya salat tahajud. Antara contoh lain adalah salat hari raya yang dua itu. Hari raya korban dan hari raya puasa. Kan dua-duanya mempunyai waktunya yang tersendiri. Dan begitulah juga dengan salatut tarawih. Salat tarawih juga ada waktunya, iaitu dilakukan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak selepas daripada kita selesai mendirikan salat fardu Isya. Jadi dia ada waktu. Begitu jugalah dengan salat duha. Bagi menjawab persoalan yang ditanyakan di sini, adakah salat duha termasuk dalam salat rawatib? Menurut ulama yang mendefinisikan rawatib adalah salat yang mempunyai waktu, maka salat duha termasuk salat rawatib. Tetapi bukan pendapat ini dipersetujui oleh kesemua ulama. Tidak. Sebahagian ulama mengatakan. Manakala sebahagian yang lain pula mengatakan salat rawatib ni khusus kepada salat-salat yang mengikuti salat fardu. Jadi kita jelas. Sebahagian ulama lebih spesifikkan. Mereka kata salat rawatib adalah salat-salat yang mengiringi salat fardu. Salat-salat sunat yang mengiringi salat fardu. Seperti salat qabliyah. Salat yang dilakukan sebelum salat fardu. Sebelum daripada itu atau selain daripada itu adalah salat ba'diyah. Salat yang dilakukan setelah selesai kita daripada salat fardu. Maka kalau kita katakan dalam definisi yang kedua ini, salat rawatib maksudnya apa? Menurut definisi yang kedua, salat rawatib khusus dan khas merujuk kepada apa? Merujuk kepada salat-salat yang mengiringi salat fardu. Salat-salat sunat yang mengiringi salat fardu. Selain daripada salat-salat yang mengiringi salat fardu, ia merupakan salat nafilah. Maknanya ia merupakan salat nafilah. Tetapi kesemuanya ini, kalau kita katakan, ia hanyalah pentakrifan sahaja. Yang penting adalah bukan pada peletakan itu. Yang penting adalah pada pengamalan kita. Kita buat ke tidak? Yang ni kadang-kadang dok bahas apa definisi rawatib, apa definisi salat nafilah. Tengok-tengok kita tak buat pun salat tersebut. Kita hanya menang dan hebat dalam berbalah, tetapi kita kalah dalam beramal. Dan ini kita tidak mahu. Baik. Lalu disebutkan di sini, para ulama apabila mereka katakan salat rawatib itu adalah salat-salat sunat yang mengiringi salat fardu, maka kita katakan ada berapakah sebenarnya jumlah salat-salat sunat yang mengiringi salat fardu ini. Maka sebelum itu, kita katakan tentang perbahasan salat rawatib ini. Sebahagian ulama dalam isu salat-salat sunat, mereka membahagikan salat sunat ni ada dua. Salat sunat ni ada dua. Dari sudut apa? Dari sudut berjamaah atau dilakukan bersendirian. Ini penting. Ini penting. Salat sunat ni macam mana kategori dia? Dilakukan berjamaah atau dilakukan secara bersendirian. Kalau tuan-tuan meneliti kitab-kitab fiqh yang muktabar, kita akan jumpa perbahasan ini. Boleh rujuk dalam kitab antaranya Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja' yang ditulis oleh Al-Imamul Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, sebuah kitab fiqh mengikut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab tersebut, penulisnya Al-Khatib Asy-Syirbini ada memperincikan salat sunat ini ada salat sunat yang mana tusannu lahu atau tusannu lahal jamaah. Disunatkan untuk kita melakukan ia secara berjamaah. Ada salat sunat yang dituntut, iaitu disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Yang pertamanya apa dia? Adalah salat hari raya. Adalah salat hari raya.
Salat hari raya ni dituntut untuk dilakukan secara berjamaah. Tetapi bukan bermakna kalau seseorang melakukan salat hari raya bersendirian, salat dia tidak sah. Ada beza. Disunatkan berjamaah dengan sah salat sekiranya dilakukan secara seorang diri, itu suatu benda yang berbeza. Macam kita selalu bahas, berkenaan dengan salat hari raya, baik hari raya puasa, Aidil Fitri, ataupun hari raya Korban, Aidil Adha, boleh untuk kita melakukan salat hari raya secara bersendirian. Boleh. Tetapi asasnya, salat hari raya, dua hari raya tersebut disunatkan dilakukan secara berjamaah. Yang ni kita kena jelas. Selain daripada itu, antara salat sunat yang dituntut untuk kita lakukan secara berjamaah adalah salatul khusufan ataupun salat dua gerhana. Salat gerhana matahari, khusufus syams, dan salat gerhana bulan, khusuful qamar. Jadi kita katakan salatul kusufi wa salatul khusuf. Salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Kedua-duanya dituntut dilakukan secara berjamaah. Begitulah juga dengan salat al-istisqa. Salat apa? Salat al-istisqa. Salat minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Jadi secara umum, ada berapa salat sunat yang dituntut untuk dilakukan secara berjamaah? Ada 5. Duanya adalah 2 hari raya. 2 lagi adalah 2 gerhana matahari dan gerhana bulan. 1 lagi adalah salat istisqa. Tetapi tidak dinafikan, ada lagi salat sunat yang dituntut dilakukan secara berjamaah, cuma ia berlaku khilaf. Sebab itu tak dimasukkan dalam kebanyakan kitab fiqh. Tetapi akhirnya mereka berpendapat, iaitu para fuqaha, para ulama fiqh berpendapat salat itu pun termasuk dalam salat sunat yang dituntut berjamaah. Apa dia salat tu? Salatut tarawih. Salat tarawih. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, baginda menyatakan, fa innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesiapa yang mendirikan salat malam bersama dengan imam sehingga imam selesai, maka ditulis buat dirinya pahala salat sepanjang malam. Jadi hakikatnya selain daripada 5 salat tersebut, salat Aidil Adha, salat Aidil Fitri, salat gerhana matahari, salat gerhana bulan, salat istisqa, dan satu lagi adalah salatut tarawih dan juga witir sesudahnya, dituntut untuk dilakukan secara berjemaah. Dan selain daripada ini, selain daripada 6 salat yang saya sebutkan ataupun 5 secara umumnya, kesemua salat tu tak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Sebaliknya, disunatkan untuk dilakukan secara bersendirian. Inilah perbahasan fiqh. Maknanya selain daripada 5 salat yang telah saya sebutkan sebentar tadi, maka salat-salat sunat lainnya tidak dituntut untuk dilakukan secara berjemaah. Apa contohnya kalau orang tanya, macam mana contohnya Ustaz? Kalau macam tu, salat hajat termasuk ke? Kita kata betul, salat hajat pun tak dituntut berjemaah. Kalau begitu, salat duha, salat sunat duha, macam mana Ustaz? Dituntut berjemaah ke tidak? Tak termasuk daripada yang 5, maka salat duha pun tak dituntut berjemaah. Kalau macam tu, salat sunat taubat bagaimana? Pun sama, tidak dituntut untuk dilakukan berjemaah. Kalau macam tu, bagaimana dengan salatut tahajud? Pun sama, tak dituntut untuk dilakukan berjamaah. Salat istikharah, salat duha, salat taubat, salat hajat, kesemuanya ini yang dituntut adalah dilakukan secara bersendirian. Perbahasan fiqh sebut, dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i menjelaskan hal ini. As-salatul lati la tusannu fihal jamaah ataupun la tusannu lahal jamaah. Salat-salat yang mana tidak disunatkan padanya untuk dilakukan secara berjamaah. Jadi sebab itu, kalau kita nak melakukan salat hajat, maka sebenarnya yang paling utama, salat hajat dilakukan secara bersendirian. 1.
Sama juga kita kata kalau kita nak lakukan salat duha. Salat duha dilakukan asasnya secara seorang diri, bukan secara berjamaah. Sama juga dengan tahajud, sama juga dengan salat taubat. Kesemuanya ini dituntut dilakukan secara bersendirian, bukan secara berjamaah. Tetapi cuba kita lihat kenyataan saya pada isu salat hari raya tadi. Walaupun salat hari raya dituntut atau disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah, tetapi kalau ada seseorang yang salat hari raya bersendirian, sah tak salat dia? Kita kata salat dia sah. Jadi samalah juga dengan isu salat hajat. Salat hajat ini sekiranya seseorang melakukan ia secara berjamaah, walaupun asasnya dia tak dituntut untuk dibuat secara berjamaah, tetapi kalau seseorang melakukan salat hajat secara berjamaah, maka salat itu adalah sah. Salat itu adalah sah di sisi syarak. Cuma kita kena jelas dan kita kena ketengahkan kepada masyarakat. Sekarang ini kita tahu kita dalam suasana pandemik. Suasana pandemik ini masyarakat kebanyakannya ramai yang merintih, yang berdoa, yang merayu, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah redakan dan hilangkan wabak dan angkat wabak Covid ini daripada negara kita. Allahumma amin. Jadi ramai dari kalangan kita dan khususnya di masjid-masjid dan di surau yang sekarang ini diberikan kebenaran beroperasi. Kalau kita tengok ada masjid yang buat setiap kali selepas salat fardu buat salat hajat secara berjamaah. Dan sebenarnya perkara ini kalau buat sekali-sekala tak ada masalah. Tetapi kalau seseorang itu dia buat setiap 5 waktu salat ataupun setiap Jumaat, setiap minggu, sebenarnya yang ini tidak digalakkan. Yang ini tidak digalakkan. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun kita kata ia tidak digalakkan. Hatta dalam mazhab Syafi'i sendiri kita kata ia tidak dituntut. Kerana apa? Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, apabila berlakunya musibah atau sesuatu kejadian yang menimpa umat Islam, maksud kejadian di sini adalah kejadian buruk, malapetaka, seperti wabak, seperti kemarau panjang, seperti ta'un, seperti serangan musuh, maka dalam mazhab Syafi'i kata sampai masanya untuk kita melakukan bacaan kunut nazilah. Yang tu dalam mazhab kita. Tetapi mereka tidak menganjurkan salat hajat. Cuma oleh kerana itu, sebab itu kita kena perkemaskan kefahaman kita bahawasanya kalau diikutkan, kalau ada permasalahan, kalau ada isu dan seumpamanya, maka kita katakan buat kunut nazilah. Jadi kalau kita buat kunut nazilah ni maknanya nak mendoakan kesejahteraan, keamanan umat Islam daripada musibah. Yang itu dibenarkan. Tetapi pelaksanaan salat hajat secara berjamaah yang ini orang kata bukan prioriti kita, bukan keutamaan, bahkan tidak mendapat orang kata petunjuk daripada kitab-kitab fiqh dan seumpamanya. Cuma kalau orang kata kalau dibuat juga sah ke tidak, kita kata sah. Cuma ia bukan satu keutamaan, ia bukan suatu tuntutan. Jadi tuan-tuan kena jelas, dan perkara ini memang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Apa yang saya sampaikan memang disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Baik. Jadi termasuk salat yang tidak dituntut untuk dilakukan secara berjamaah apa dia? Adalah salat rawatib. Salat rawatib yang kita katakan dengan definisi salat-salat sunat yang mengiringi salat fardu. Salat qabliyah subuh, salat qabliyah zuhur, salat ba'diyah zuhur, salat ba'diyah maghrib, salat ba'diyah isya. Semua salat ni tak dituntut untuk dilakukan berjamaah. Jadi tengok, kita lakukan tak salat qabliyah ba'diyah di masjid? Kalau ada orang yang buat di masjid, kita buat tak ia secara berjamaah? Kita tak buat. Sebenarnya sebagaimana kalaulah ada berlaku dalam kalangan masyarakat kita buat salat qabliyah zuhur
masing-masing secara berjamaah. Orang masyarakat awam dia akan tengok apa? Ini pelik nampak ni. Betul tak? Kalau seseorang tu ataupun 3-4 orang masuk ke dalam masjid, lalu mereka melakukan salat tahiyatul masjid, salat sunat tahiyatul masjid, tetapi secara berjamaah. Apa pandangan masyarakat kita? Kenapa dia orang ni masuk masjid terus semayang berjemaah ni waktu belum masuk lagi? Semayang apa berjemaah? Lalu lepas habis tu orang tanya, tuan-tuan tadi semayang apa? Dia kata, oh kami semayang sunat tahiyatul masjid secara berjamaah. Orang lain pun kata, pelik sungguh, kata. Kenapa pelik? Kerana salat-salat tu hakikatnya tak dituntut untuk dilakukan berjemaah. Tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, yang ni tak dituntut. Sebagaimana peliknya itu berlaku, macam itulah juga sepatutnya terhadap semayang hajat. Sebenarnya sama. Kerana semayang hajat ni sebenarnya dituntut dilakukan seorang diri. Dia bukan dituntut dilakukan secara berjamaah dan seumpamanya. Cuma perbahasan fiqh kata, sekiranya ia dilakukan secara berjamaah, salat itu sah, tetapi hendaklah ia tidak dilakukan secara, orang kata, berulang kali. Maknanya sentiasa konsisten, hari-hari buat. Sedangkan perkara itu tidak dituntut. Yang ini dibahas secara panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Maka kita katakan salat rawatib ini dia terbahagi termasuk dalam kategori yang kedua itu tadi, iaitu salat-salat sunat yang tidak dituntut padanya untuk berjamaah. Maknanya dilakukan secara bersendirian. Baik. Cuma ada satu persoalan hadirin dan hadirat. Sekiranya salat sunat rawatib itu dilakukan, di manakah tempat yang paling afdal untuk kita buat salat rawatib? Yang manakah tempat yang paling afdal untuk kita lakukan salat sunat rawatib? Maka jawapannya, salat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah bagi salat fardu, afdalnya dilakukan di rumah kita. Afdalnya dilakukan di rumah kita. Baik orang lelaki, baik orang perempuan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitih illa al-maktubah. Salat yang paling afdal bagi orang lelaki adalah salat di rumahnya. Tetapi ada exception. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, melainkan salat fardu. Kalau salat fardu ada pengecualian bagi orang lelaki. Salat fardu bagi orang lelaki yang paling afdal adalah di mana? Adalah di masjid. Salat fardu bagi orang lelaki yang paling afdal dilakukan di masjid. Selain daripada salat fardu, salat sunat afdalnya bagi seseorang itu dilakukan di rumah. Ia dilakukan di rumah. Kerana apa? Kerana para ulama kata atas dua sebab. Kerana ada dua sebab. Salat sunat afdal dilakukan di rumah. Yang pertama, kerana ab'ad minar riya. Salat yang dilakukan di rumah lebih jauh daripada perasaan riya. Salat yang dilakukan di rumah jauh daripada riya. Yang satu lagi, sebab yang kedua adalah kerana ia membantu untuk lebih khusyuk. Salat yang dilakukan di rumah membantu untuk kita lebih khusyuk sebenarnya berbanding di masjid. Jadi ini disebut oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka yang mensyarahkan hadis tersebut. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seafdal salat seseorang itu adalah di rumahnya melainkan salat fardu. Jadi kalau bagi orang lelaki salat fardu paling utama di masjid, tetapi salat sunat paling utama di rumah. Tapi salat apa yang utama di rumah? Antaranya salat rawatib. Nanti ada pula sebahagian kita ni dia suka bergurau. Dia kata, Ustaz kata salat sunat yang paling afdal dilakukan di rumah. Macam mana dengan salat sunat tahiyatul masjid? Jadi kita kan kepening kita nak menjawabnya. Ustaz kata semayang sunat afdal dilakukan di rumah. Tapi macam mana nak buat salat tahiyatul masjid? Kita kata janganlah sampai tahap begitu. Kita kata kerana salat tahiyatul masjid memang tempatnya di masjid.
Salat tahiyatul masjid adalah salatun laha sabab, salat yang mempunyai sebab. Apakah sebab salat itu didirikan? Salat itu didirikan sebabnya kerana kita masuk masjid. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sehingga dia telah selesai melakukan salat 2 rakaat. Jadi salat tahiyatul masjid memang tempatnya di masjid. Tetapi salat-salat lain, kalau salat tahajud, salat hajat, salat taubat, salat rawatib qabliyah dan ba'diyah, salat duha, salat witir, afdalnya dilakukan di rumah. Afdalnya dilakukan di rumah. Sebabnya saya dah kongsikan, jauh daripada riak, membantu untuk kita lebih khusyuk di dalam salat. Cuma ada juga pengecualian. Dia macam kita belajar dalam kaedah fiqh atau qawaid fiqhiyah. Likulli qa'idatin istisna'at. Bagi setiap kaedah tu ada dia punya pengecualian dia. Apa pengecualiannya? Pengecualiannya bagi seseorang tokoh yang diikuti. Seorang ulama, seorang agamawan, seorang ustaz, seorang ustazah, tok-tok guru, para fuqaha, para mufti. Orang-orang begini ada pengecualian. Kadang-kadang yang utama bagi mereka adalah untuk mereka salat sunat di masjid. Pula dah, kan bercanggah dengan hadis Nabi, yang ni fiqh. Bukan maksud fiqh bercanggah dengan hadis Nabi. Tidak. Pula dah, kita kata bercanggah dengan hadis Nabi. Kita kata bukan sedemikian. Bercanggah dengan hadis Nabi. Saya minta maaf. Jadi kita berbalik kepada perbahasan tadi, bukanlah bermakna fiqh itu bercanggah dengan hadis Nabi SAW, tidak sama sekali. Tetapi kefahaman yang dibentuk, kefahaman ni juga disebutkan oleh para ulama apabila penguasaan mereka terhadap hadis-hadis begini. Kalaulah seseorang itu merupakan seorang tokoh yang diikuti, maka dia ada keperluan buat dirinya untuk dia melakukan salat sunat di khalayak ramai, khususnya salat ba'diyah, salat qabliyah, salat rawatib itu di masjid. Ada dua sebab juga. Sebab yang pertama adalah untuk orang kata sebagai ta'lim, sebagai mengajar, sebagai didikan. Kadang-kadang masyarakat kita ini ada sebahagiannya dia suka melihat kepada cara ibadah yang dilakukan oleh seorang ulama. Betul. Kadang-kadang para penuntut ilmu yang sebenar, mereka akan tengok macam mana tok guru dia salat. Anak-anak murid yang belajar menuntut ilmu ni, kita jarang kerana kita tak meletakkan masyarakat kita ini pada kedudukan penuntut ilmu. Tetapi kalau kita pergi menghadiri kalau kita pergi menghadiri masjid kita, ataupun kita pergi melihat kepada masyarakat kita ini, maka kita katakan dalam masyarakat kita, kalau kita tengok ciri-ciri penuntut ilmu yang sebenar, mereka biasanya akan teliti tentang tindak tanduk yang dilakukan oleh guru-guru mereka. Mereka akan meneliti tindak tanduk yang dilakukan oleh guru-guru mereka. Baik. Bila dia tengok tok guru dia semayang, maka dia mempelajari sesuatu. Macam mana tok guru dia angkat takbir, di mana tok guru dia meletakkan dua tangan, kemudian macam mana cara salat tok guru dia. Kerana apa? Kerana tok guru dia ini, dia siqah. Dia percaya tok guru dia ini mempelajari dan melakukan salat seperti mana petunjuk Nabi SAW. Kerana dia ulama, dia tokoh ilmuwan, mestilah dia melakukan salat berdasarkan ilmu dia terhadap tata cara salat Nabi SAW. Teras dia masih sama. Hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat.
Tetapi tidak ada seorang dari kalangan kita yang pernah melihat Nabi salat. Cuma para sahabat lihat Nabi salat. Para sahabat riwayatkan kepada anak-anak murid mereka. Tabi'in meriwayatkan kepada anak-anak murid mereka. Dan akhirnya sampailah kepada kita. Jadi ada keperluan bagi seorang tokoh yang diikuti, para ulama, tuan-tuan guru, para masyayikh, untuk mereka salat, maknanya di masjid. Salat sunat. Supaya yang pertama adanya ta'lim. Dan yang keduanya ada satu lagi yang disebut sebagai targhib. Sebagai targhib. Apa itu targhib? Targhib ni adalah anjuran, galakan. Dia nak bawa, kalau seseorang agamawan selepas dia salat isyak sebagai contoh, dia dah selesai zikir kepada Allah seumpamanya, kemudian dia pergi ke belakang, dia cari tiang, kemudian dia salat ba'diyah. Maka kita pun tengok, tadi dia baru selesai mengajar kita dan dia benar-benar mempraktikkan apa yang dia ajar. Dia ajar tentang kelebihan salat ba'diyah, dia ajar tentang kelebihan salat rawatib. Kita tengok, dia betul. Yang dia sebut dalam kuliah itu tadi adalah secara teori. Theoretically. Tetapi apa yang dia buat selepas kuliah adalah praktikal. Apa yang telah dia syarahkan dalam kuliah tadi. Jadi bila orang tengok dia semayang, orang pun kata, orang pun naik satu, kalau Syekh semayang, kita pun jadi nak semayang juga. Kalau tuan-tuan perasan antara satu sikap masyarakat kita ni, dia nak memulakan sesuatu tu kadang-kadang dia segan. Tapi kadang bila dia tengok orang lain mulakan, maka dia akan ikut. Tuan-tuan percayalah cakap saya, benda ni wujud dalam kalangan masyarakat kita. Dia nak mulakan tu, dia macam penyegan sikit, ataupun dia tak nak, ataupun dia terhenti. Tapi bila dia tengok orang lain buat, maka dia pun akan ikut juga buat benda yang sama. Walaupun benda tu tadi boleh jadi dia tak terdetik. Macam kita masuk masjid. Bila kita masuk masjid, kita nampak ada orang sedekah. Atau kita nak keluar daripada masjid, kita nampak ada orang sebelum dia keluar, dia sedekah di tabung masjid. Sebelum tu tak terdetik pun dalam pemikiran kita ni nak sedekah ke tabung masjid. Tapi sebab kita nampak ada orang sedekah, maka kita pun tiba-tiba, dia sedekah, aku pun, kebetulan kita terus tengok dompet kita ada duit ke tak ada duit. Maka kita pun ambil lah duit RM1, RM2, RM3, maka kita pun sedekahlah ke tabung masjid. Itu namanya apa? Itu namanya targhib. Satu encouragement, satu galakan daripada yang kita tengok, maknanya daripada perbuatan seseorang, maka kita terasa nak buat benda yang sama. Jadi oleh kerana itu penting bagi tokoh-tokoh yang diikuti untuk dia melakukan salatnya di publik secara umumnya lah. Tapi kalaulah ada orang kata, salah ke kalau kita nak buat qabliyah dan ba'diyah di masjid? Tak ada siapa kata salah. Tak ada siapa kata salah. Kalau kita teliti daripada awal apa yang saya sebut, isu ni adalah isu afdaliyah saja. Isu afdaliyah ni satu benda yang tuan-tuan kena clear. Bukan antara isu betul dan salah. Bukan. Afdaliyah adalah antara yang baik dengan yang lebih baik. Itu saja. Dan baik dan lebih baik ini pula boleh jadi berbeza mengikut individu. Ini yang kita kena pelajari fiqh ni. Baik dan lebih baik ni boleh jadi berbeza ikut individu. Kalau untuk orang yang dia risaukan, kalau dia semayang di khalayak ramai akan menimbulkan riak dan akan menyebabkan dia tidak khusyuk, maka yang mana lebih afdal? Yang afdal bagi dia adalah salat di rumah. Tetapi kalau ada seseorang yang dia menjaga dirinya daripada riak, daripada salat dia di khalayak ramai, itu akan menyebabkan dia boleh ta'lim, mengajarkan cara salat, tata cara dan kaifiat salat, dan dalam masa yang sama boleh targhib, boleh encourage, galakkan orang lain untuk bersama mendirikan salat-salat sunat. Jadi tidak ada masalah. Afdal bagi dia pula untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita kata ia tidak sama. Ia tidak sama. Samalah macam kita kata perbahasan isu ni, saya selingan sedikit. Nak pergi ke masjid, afdalnya naik kenderaan ke ataupun jalan kaki? Pergi ke masjid, afdalnya naik kenderaan ke jalan kaki? Maka hakikatnya dalam kitab-kitab fiqh menyebut afdal bagi seseorang pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Ini dalam kitab fiqh. Tetapi cuba bayangkan kalaulah ada seseorang itu, dia kata, "Ustaz, saya ni jenis cepat berpeluh." Contohlah,
Kalau saya pergi ke masjid jalan kaki, badan saya akan berpeluh, baju saya akan berbau, badan pun akan berbau juga secara tidak langsung. Akhirnya akan menyebabkan jemaah rasa tidak selesa dengan diri saya. Jadi, boleh tak saya nak naiki kenderaan? Maka kita kata, afdal bagi dia bukan semestinya berjalan kaki. Sama juga kalau seseorang itu, dia kata, Ustaz, saya kalau saya jalan kaki, saya ni berjalan lambat, jadi saya takut nanti terlepas saf pertama, takut nanti tak sempat nak buat takbiratul ihram bersama imam, takut nanti jadi masbuk dan seumpamanya. Maka afdal bagi dia lain pula. Boleh jadi bagi dia afdal menaiki kenderaan supaya dia dapat sampai awal, supaya dia dapat saf yang pertama. Isu afdaliyah ni bukannya isu yang orang kata statik, tidak berubah dan dia firm kepada setiap individu. Tidak. Boleh jadi setiap individu berbeza. Tetapi secara umumnya Nabi kata begitu. Seafdal salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali bagi salat fardu. Baik. Dan inilah juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Muflih, bukan dalam isu salat sunat, tetapi dalam isu bacaan bismillah sebelum makan. Bacaan bismillah sebelum makan. Kata Al-Imam Ibn Muflih rahimahullahu ta'ala, sekiranya seseorang itu dia nak makan dan di khalayak dia ada ramai orang, macam kita kan, katakan esok, mulai esok 20 September, kawasan fasa 1 dalam plan pemulihan negara ini dah dibenarkan untuk makan di kedai, dine in. Jadi katalah kalau kita makan di kedai, contoh di sekeliling tu adalah orang Islam yang sama makan. Kata Al-Imam Ibn Muflih, terima kasih kerana betulkan, 20 Ogos. Okey. Jadi kata Al-Imam Ibn Muflih, kalau seseorang itu dia nak makan, maka dia mulakan dengan menjaharkan bacaan bismillahnya. Apa maksud menjaharkan bacaan bismillah? Maknanya dia baca bismillah secara kuat. Maknanya dengan didengari oleh orang lain, bismillahirrahmanirrahim, baru dia makan. Dan perbuatan dia membaca bismillah dengan nada yang kuat itu, maknanya bukanlah menjerit ataupun pakai speaker ke, tak, bukan maksudnya begitu. Tapi maksudnya didengari oleh orang sekeliling. Perbuatan itu, kata Al-Imam Ibnu Muflih, disunatkan. Kerana apa? Kerana adanya tanbih. Kerana adanya tanbih, memberikan peringatan kepada orang lain, menarik perhatian orang lain untuk membaca bismillah sebelum makan. Cuba pergi ke restoran, kedai-kedai makan, tengok sekeliling kita, ramai ke tidak orang yang baca bismillah sebelum makan? Ada ramai ataupun ada ke tidak orang yang sebelum makan kita nampak dia baca bismillah? Dia, orang kita ni pun ada satu falsafah lain. Kalau nak makan, nak jadi sopan, nak kena baca doa dulu, nak kena angkat tangan. Bukan, cerita dia bukan gitu. Dia bukan syarat kalau setiap kali nak makan kena angkat tangan doa, bukan. Ini bukan syarat dia. Tetapi syarat dia ataupun tuntutan utamanya, kita nak makan baca bismillah, itu sahaja. Tak semestinya kena tadah tangan. Tadah tangan tu adalah sunat, tetapi tidak semestinya untuk kita ni. Sebab Nabi kita SAW hanya menyebut, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai budak, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan kamu dan makan makanan yang berdekatan dengan kamu. Nabi tak kata tadah tangan dulu. Sebab kadang benda-benda macam ni menyulitkan orang. Menyulitkan. Kadang dia mungkin dia rasa segan lah nak pergi angkat tangan dekat kedai makan, nak berdoa. Tak semestinya. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim pun dah memadai dah. Kalau nak baca doa pun terpulang. Kalau nak tadah tangan pun tak ada masalah. Bukanlah saya kata dosa ke maksiat ke, tidak ada masalah. Cuma nanti orang ingat kita macam seolah kalau tak angkat tangan tu tak sah kita baca bismillah sebelum makan. Sebenarnya boleh sahaja baca bismillah sahaja. Tapi kalau nak berdoa pun boleh doa dengan doa-doa yang maksur daripada Nabi SAW. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Walaupun ada mungkin sebahagian kata dhaif dan seumpamanya, ataupun riwayat yang lain, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ini antara doa-doa sebelum kita memulakan makan, sebelum kita mula makan. Baik. Selain daripada itu selesai. Maknanya fokus utama saya, salat rawatib utamanya dilakukan asasnya di rumah juga, termasuk begitu.
Asasnya dilakukan di rumah. Tetapi sama sekali tidak menafikan ia boleh dilakukan di masjid. Ada orang kata kalau salat rawatib qabliyah dibuat di rumah, maka kita pasti masbuk untuk salat fardu. Sebenarnya ini agak berbeza. Kenapa agak berbeza? Kerana kita yang tetapkan 10 minit selepas azan qamat. Kita yang tetapkan. Tetapi agama kita tak ada pun semestinya syarat begitu. Jadi boleh sahaja kalau seseorang itu, macam contoh, dia buat salat qabliyahnya di rumah, kemudian dia datang ke masjid. Dalam mungkin, sebab masa saya belajar dahulu, kalau kami di Jordan, waktu salat dan waktu azan dengan waktu iqamah selangnya 20 minit, 15 minit, 30 minit. Dia sampai tahap begitu. Dia bukan macam kita. Kalau macam kita 10 minit. 10 minit ni daripada azan, orang kita pun azan pun dah 5 minit. Lama dia azan. Jadi azan tu dah 5 minit, tutup lagi 5 minit lagi nak qamat. Jadi macam mungkin tak sempat sangat nak buat salat qabliyah di rumah. Yang tu sistem kita cara begitu. Tetapi bukanlah semestinya agama sampai tahap macam tu. Kalau nak buat boleh sahaja, cuma kita kena lewatkan sikit pelaksanaan salat fardu berjamaah. Tetapi kalaulah orang kata nak buat juga di masjid, adakah isu? Tak ada isu macam saya sebutkan tadi. Langsung tak ada isu. Dia antara isu yang mana baik, yang mana yang lebih baik, dan perkara ini juga boleh berbeza mengikut individu. Baik. Berapakah jumlah salat rawatib yang dituntut? Pertama, kita kata berlaku juga perbezaan pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, yang tepatnya adalah sebanyak 10 rakaat. Salat rawatib yang muakkadah. Salat rawatib yang muakkadah yang dituntut. Dan ini ada hadis. Ini ada dalilnya daripada Nabi SAW berkenaan dengan salat rawatib ini. Sebanyak 10 rakaat. Sebahagian riwayat kata 12 rakaat dan sebahagian juga ada menyebut sebanyak 14 rakaat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i menyebutkan yang muakkad adalah 10 rakaat yang dituntut. Apa yang dituntut? Maka kita kata 10 itu adalah 2 rakaat subuh. 2 rakaat subuh. Yang keduanya adalah 2 rakaat qabliyah zuhur. Yang ketiganya 2 rakaat ba'diyah zuhur, selepas zuhur. Yang keempatnya 2 rakaat ba'diyah maghrib. Dan yang kelimanya 2 rakaat ba'diyah isya. Yang ni adalah 10 salat sunat rawatib yang dituntut. 10 salat sunat rawatib yang dituntut. Qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Ini yang dituntut. Tetapi antara 10 ini, manakah yang paling utama? Antara 10 salat rawatib qabliyah dan ba'diyah ni, yang mana yang paling utama? Maka kita katakan yang paling utama sekali adalah salat qabliyah subuh. Yang paling utama adalah salat qabliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Yang disebut juga sebagai salat sunat subuh. Yang disebut juga dengan nama lainnya sebagai salat sunat fajar. Yang disebut dengan nama lainnya sebagai salat qabliyah subuh. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kita SAW mengatakan, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik berbanding dunia dan segala isi yang ada di dalam dunia. Maknanya kalau dunia ini dalam dunia ini dan semua isi perut dunia, maka kata Nabi SAW, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma apabila kita kata 2 rakaat sebelum subuh, bukan dia salat tahajud, jangan salah faham. 2 rakaat salat subuh di sini, 2 rakaat sebelum subuh di sini merujuk kepada 2 rakaat yang dilakukan sebelum salat fardu subuh. Waktu subuh dah masuk ke belum? Waktu subuh dah masuk. Jadi bila waktu subuh dah masuk, maka tidak ada lagi dah tahajud, kerana tahajud itu tamat sebaik masuknya fajar sadiq. Salat tahajud tamat sebaik masuknya fajar
fajar sadiq dalam erti kata sebaik masuknya waktu subuh, tamat dah waktu tahajud. Jadi bila kita kata salat sunat subuh atau salat qabliyah subuh, ia adalah salat yang dilakukan setelah waktu subuh masuk. Cumanya salat itu dilakukan sebelum salat fardu subuh. Dilakukan sebelum salat fardu subuh. Amat dituntut. Sangat-sangat dituntut. Dan Nabi SAW sangat jarang meninggalkan salat qabliyah subuh. Nabi jarang tinggal qabliyah subuh. Tetapi kita ni wal'iyadzubillah, sebahagian masyarakat jarang, orang kata bukan jarang tinggalkan qabliyah subuh, tetapi dia selalu tinggalkan salat subuh itu sendiri, apatah lagi qabliyah subuh. Baik, ada yang bertanya tentang galakan targhib yang kita kata dalam kitab At-Targhibu wat-Tarhib, galakan dan juga ancaman. At-Targhib, alif lam ta ra ghain ya ba, At-Targhib, anjuran, galakan. Itu berbalik kepada isu kita tadi. Maka antara 10 salat rawatib yang muakkad, yang paling afdal adalah salat subuh. Saya minta maaf, salat qabliyah subuh. Salat qabliyah subuh, berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Baik. Dan ada fadilat seseorang melakukan melakukan salat-salat rawatib ini. Antaranya adalah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu baginda mengatakan, man salla fi yaumin wa lailatin isnatai asharata raka'ah bunya lahu bihinna baitun bait fil jannah. Sesiapa yang mendirikan salat sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membinakan dengannya sebuah syurga sebuah rumah di syurga. Jadi pahala besar bagi orang yang melakukan salat rawatib. Allah bina rumah buat dirinya di syurga. Kita nak bina rumah kita sendiri di dunia ni pun nak kena kepada duit yang banyak, berat nak kena cari duit. Nak kena cari duit banyak, barulah boleh beli rumah. Tapi nak membina rumah di syurga, kita hanya perlu melakukan salat rawatib sebanyak 12 rakaat. Walaupun muakkad 10 rakaat yang saya sebutkan, tetapi 12 rakaat ini seperti yang disebut oleh para ulama adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Itu sahaja yang membezakannya dengan yang lain, iaitu 2 rakaat subuh sama sebelum subuh, 2 rakaat selepas zuhur sama, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. 2, 4, 6, 8 campur dengan 4 rakaat sebelum zuhur tadi, maka 12. Maka 12 itulah kita katakan ia merupakan salat ia merupakan salat rawatib yang mana kalau kita mendirikannya, Allah akan membina sebuah rumah kepada kita di syurga kelak, insya-Allah. Baik. Ada soalan ditanyakan oleh saudari Nasihah. Ustaz, kalau kita bangun pukul 6.30 pagi, dia salat qabliyah subuh dulu boleh ya sebelum dia salat fardu subuh? Ke salat qabliyah subuh ni dilakukan sesudah azan sebelum salat fardu subuh? Baik, soalan yang baik dan saya tidak nafikan berlaku kekeliruan dalam isu ini. Sebenarnya salat rawatib adalah salat yang berwaktu. Dan waktu bagi salat rawatib adalah mengikut waktu bagi salat fardu. Saya ulang balik. Salat rawatib adalah salat yang mempunyai waktu, dan waktu bagi salat rawatib adalah mengikut salat fardu. Jadi, selama mana masih ada waktu salat fardu dan kita belum mendirikan salat fardu tersebut, maka boleh bagi kita melakukan salat sunat qabliyah sebelumnya. Jadi kalau katakan seseorang itu dia bangun pukul 6.30, azan pukul 6.01, contoh. Jadi dia bangun pukul 6.30,
dan dia pergi ke bilik air, ambil wuduk dan seumpamanya, dalam 6.40 dia selesai keluar daripada bilik air, kemudian dia nak buat salat qabliyah subuh dulu. Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Selepas dia buat qabliyah subuh itu, barulah dia mendirikan salat fardu subuh. Sama juga macam situasinya kita salat zuhur. Katakanlah salat zuhur seseorang itu walaupun waktu masuk dalam pukul 1.24 katakan. Dia lakukan salat zuhur pukul 3 petang. Kalau dia buat salat zuhur pukul 3 petang, boleh tak sebelum dia buat salat fardu subuh, dia nak buat salat qabliyah zuhur? Jawapannya boleh. Walaupun waktu tu pukul 3 petang. Kerana apa? Kerana masih ada waktu. Kerana apa? Kerana dia belum buat salat fardu zuhur itu lagi. Jadi saya harap jelas jawapan saya ini, dan tidak semestinya dilakukan sesudah azan sahaja. Ada soalan pula daripada saudara Azizul Sumanto. Ustaz, bagaimana bacaan dalam Fatihah dan surah pilihan dalam salat duha tahajud? Adakah dibaca secara perlahan atau secara kuat? Kalau untuk salat duha, ia dibaca secara perlahan. Ia dibaca secara perlahan. Untuk salat tahajud pula, dia ada keadaan. Kerana apa? Kerana salat tahajud ini adalah salat yang dilakukan pada waktu malam. Kalaulah kita salat secara bersendirian, walaupun rumah kita ada orang lain, tapi boleh jadi mereka tengah tidur, ataupun kita salat di bilik yang berasingan daripada orang lain, sebahagian orang dia lebih khusyuk kalau bacaan itu dibaca secara kuat, dibaca secara jahar, kerana dia rasa lebih menyegarkan dia dan dia rasa lebih mengkhusyukkan dia. Jadi tidak ada masalah untuk salat tahajud seseorang itu membaca bacaan dengan nada yang kuat, seperti salat subuh, seperti maghrib dan juga seperti salat isyak, dari sudut nada bacaan. Tetapi kalau dia rasa kalau dia salat dengan membaca dengan bacaan yang perlahan, dan bacaan tu dia rasakan lebih khusyuk kepada dirinya dan lebih fokus kepada salat dia dan lebih menenangkan dia, maka boleh bagi dia, tidak ada isu. Tidak ada isu. Adapun bagi salat duha, ia dibaca secara perlahan, sama ada bacaan surah ataupun bacaan Al-Fatihah itu sendiri. Baik, wallahu a'lam. Ada soalan daripada saudara Farhan Afiq. Ustaz, qabliyah zuhur 4 rakaat tu 2 rakaat tambah 2 rakaat atau 4 rakaat terus? Baik, jawapannya adalah 2 rakaat tambah 2 rakaat. Dalam erti kata 4 rakaat 2 salam. 4 rakaat 2 salam. Maknanya 2 rakaat kita lakukan, kita beri salam, kemudian kita bangun 2 rakaat lagi dan kita beri salam. Ini sebenarnya adalah kerana terdapat hadis daripada Nabi SAW yang sahihnya menyebut salatul laili masna masna. Salat malam tu 2 rakaat 2 rakaat. Dan sebahagian riwayat menyebut salatul laili wan nahari masna masna. Salat sunat yang dilakukan pada waktu malam dan salat sunat yang dilakukan pada waktu siang adalah sebanyak 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau kita kata qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka ia dilakukan dengan cara, dengan kaifiat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Mudah-mudahan jelas jawapan saya, insya-Allah. Baik, jadi saya sebelum kita nak pergi tu, okey, saya masukkan satu lagi persoalan sebelum saya sambung kepada sedikit perbahasan kuliah kita pada malam ini, insya-Allah. Ustaz, jika saya terlewat bangun untuk salat fardu subuh, apa yang saya harus lakukan? Adakah boleh saya terus mendirikan salat subuh selepas waktu syuruk? Adakah ia dikira sebagai salat qada subuh dan perlukah saya lakukan qabliyah subuh dahulu? Baik, soalan ni daripada saudara Roslan ini juga adalah satu soalan yang amat baik sebenarnya. Isu terlewat bangun subuh ini bukan isu baharu dan bukan tidak pernah berlaku. Bahkan ia pernah berlaku kepada Nabi SAW sendiri. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Suatu hari selepas daripada pulang daripada peperangan, Nabi kita SAW berhenti berehat untuk bermalam bersama dengan umat Islam yang lain.
Dan Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang saya nukilkan secara makna. Nabi kata, siapa yang mau berjaga untuk kita ini supaya dia dapat kejutkan kita pada waktu subuh nanti. Maknanya mereka nak tidur dan Nabi nak seorang sebagai tukang jaga supaya apa? Supaya dapat mereka bangun sembahyang subuh. Lalu yang melakukannya siapa? Yang melakukannya adalah Bilal. Yang melakukannya adalah Bilal. Bilal kata tak apalah, dia akan berjaga malam dan mereka lain tidur. Tetapi takdir Allah, Bilal pun telah dikalahkan oleh tidur. Dalam erti kata, Bilal bin Rabah dikalahkan oleh perasaan mengantuk. Ialah dia pun letih sama juga seperti para sahabat yang lain. Sehingga kan Nabi yang pertama sekali bangun, dan pada waktu ketika Nabi bangun, matahari pun telah meninggi. Nabi terus kata, ai Bilal, ai Bilal. Nabi kata, wahai Bilal, wahai Bilal. Kemudian, tetapi Nabi tidak marah. Tetapi apabila waktu matahari dah tinggi, maknanya waktu itu adalah lebih daripada waktu syuruk, matahari tengah tinggi. Tetapi Nabi SAW tetap tidak meninggalkan salat qabliyah itu. Walaupun waktu subuh telah habis, tetapi Nabi masih melakukan salat qabliyah subuh, dan kemudian Nabi mengajak para sahabat untuk bersama mendirikan salat fardu subuh secara berjamaah. Jadi kalau kita bangun katakanlah pada waktu dalam pukul 8, pukul 9, maka kita kena ingat hadis Nabi SAW yang mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha. Sesiapa yang tidur sehingga terlepas salat ataupun dia terlupa salat disebabkan kesibukan dan seumpamanya, falyusalliha idza zakaraha, hendaklah dia mendirikan salat tersebut sebaik sahaja dia mengingatinya. Kalau dia bangun dah pukul 10, baru dia sudah Allah, tak sembahyang subuh lagi, waktu itulah waktu dia sembahyang subuh. Waktu itu adalah dia sembahyang subuh. Bolehkah kalau dia nak buat salat qabliyah? Berdasarkan hadis tadi, zahirnya ia dibolehkan walaupun waktu telah habis. Nama salat itu hakikatnya adalah salat fardu subuh. Dia salat fardu subuh. Dia isu orang kata adakah dikira sebagai qada dan seumpamanya. Kita kena jelas berkenaan dengan terminologi yang digunakan oleh ulama-ulama fiqh. Kalau kita rujuk dalam kitab contohnya Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Al-Imam Syafi'i, di dalam itu ada dijelaskan tentang 3 jenis. Yang pertamanya salat ada. Adaan adalah salat yang dilakukan di dalam waktu. Dan qada. Qada adalah salat yang dilakukan di luar waktu. Satu lagi adalah al-i'adah, iaitu salatul mu'adah, salat yang diulangi kembali. Dan syarat salat yang diulangi mesti syarat salat, saya minta maaf, syarat salat yang diulangi mestilah salat itu dilakukan dalam waktunya, bukan di luar waktunya. Jadi kita kata mudah je nak faham. Kenapa dia dinamakan qada? Kerana qada tu adalah salat yang dilakukan setelah tamat waktunya. Maknanya adaan pula adalah salat yang dilakukan ketika kita berada di dalam waktu salat. Baik. Jadi kita katakan dalam hal seperti itu, ia merupakan salat yang itulah sunnah Nabi SAW yang menunjukkan kepada hal tersebut. Lakukan salat pada waktu itu, pada penamaan betul ia qada, tetapi niat kita adalah niat melakukan salat fardu subuh. Niat kita adalah melakukan salat fardu subuh. Ada soalan, adakah dituntut untuk kita qada salat sunat rawatib yang tertinggal? Baik, kalau kita teliti kepada hadis tadi yang saya bacakan berkenaan kisah Bilal dengan Nabi SAW seusai mereka pulang daripada peperangan itu dan lewat bangun daripada tidur, dan betul salat rawatib juga diqadakan. Dan sebenarnya isu ini berlaku khilaf dalam kalangan fuqaha, tetapi dalam mazhab Syafi'i pendapat yang tepat, salat rawatib boleh diqadakan. Salat rawatib yang kita tertinggal boleh untuk kita qada. Baik. Tetapi utamanya sudah semesti ia dilakukan di dalam waktunya. Dan satu noktah penting hadirin dan hadirat yang saya nak sebut sebelum kita tamatkan majlis kita adalah tentang peranan salat qabliyah dan salat ba'diyah. Kita biasa dengar
ramai dari kalangan asatizah kita, ustaz-ustaz, ustazah sebut salat ba'diyah adalah peranannya untuk kita tampung kekurangan dalam salat fardu yang kita buat. Jawapan tu betul. Jawapan itu adalah betul. Salat ba'diyah itu menampung kekurangan kita dalam salat fardu, dan ini ada hadisnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya memang ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan salat ba'diyah memberikan penampungan, kerana ada hadis yang kita makruf, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu, perkara pertama yang akan dihisap daripada perbuatan ataupun min amalihi salatuh, amalan pertama yang akan dihisap daripada perbuatan seorang hamba adalah salat dia. Seorang hamba adalah salat dia. Baik. Dan sekiranya ada kekurangan pada salat-salatnya yang fardu itu, maka kita katakan kekurangan itu ditampung oleh salat-salat sunat. Ditampung oleh salat-salat sunat. Baik. Berkenaan dengan isu qada salat rawatib tadi, kalau kita berpegang kepada bolehnya qada salat rawatib, maka boleh tak kita nak qada salat rawatib ni pada waktu-waktu larangan salat? Kita tahu seperti waktu selepas subuh, seperti selepas asar. Yang ini adalah waktu-waktu yang larangan salat. Jadi kita katakan, kalau kita berpendapat ianya boleh dilakukan, salat qada ni boleh dilakukan, maka hakikatnya salat qada boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang padanya salat. Kerana apa? Salat rawatib adalah salatun laha sabab. Salat waktu-waktu yang dilarang salat ni, salat yang dilarang hanyalah salat sunat mutlak sahaja. Macam contoh, tiba-tiba nak buat sembahyang hajat, tiba-tiba nak buat sembahyang tanpa sebab, yang itu hakikatnya tidak dibenarkan. Tapi kalau nak buat sembahyang jenazah, kalau nak buat sembahyang sembahyang rawatib qada, ataupun salat, hatta salat fardu qada memang tidak ada isu. Jadi dia boleh dilakukan meskipun pada waktu-waktu larangan salat. Jadi saya tak habis lagi perbahasan berkenaan dengan apabila kita kata peranan salat ba'diyah itu adalah untuk menampung kekurangan dalam salat-salat fardu, maka bagaimanakah, apakah dianya pula peranan salat qabliyah sebelum? Maka para ulama seperti Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan bahawasanya salat yang dilakukan sebelum, seperti saya nukilkan kata-kata daripada Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, fi taqdimin nawafili 'ala al-fara'id wa ta'khiriha 'anha ma'na latifun munasib. Amma at-taqdim fali'anna an-nufus liishtighaliha bi asbabid dunya ba'idah an halatil khushu'i wal khudu'i wal hudur allati hiya ruhul ibadah, fa idza quddimat an-nawafilu 'ala al-fara'id ansatin nufus bil ibadah, ataupun anasatin nufus bil ibadah wa takayyafat bihalati taqarrub min al-khushu' wa amma ta'khiruha 'inda inda faqdi wirdi anna an-nawafil jabirah li naqsil fara'id fa idza waqa'a al-farad nasaba an yaqa'a ba'dahu ma yajburu al-khalal alladhi yaqa' fihi, yang membawa maksud pada takdim salat rawatib qabliyah dan takhir salat rawatib ba'diyah ini adanya beberapa faedah. Dia kata, kalau kita melakukan salat qabliyah, ini kerana sebelum kita masuk kepada salat fardu, kita buat salat qabliyah dahulu. Sebelum kita masuk salat ni, jiwa kita ni tengah sibuk dengan urusan dunia, baru lepas masak, baru lepas mandi, baru lepas berkemah rumah, baru lepas siapkan kerja dan seumpamanya. Jadi dia sibuk. Bila sibuk ni, tiba-tiba kita nak semayang fardu, jadi mungkin dia tak buat sebarang, ataupun dia tidak ada sebarang persediaan lagi. Orang kata enjin tu belum panas lagi. Jadi cara dia nak panaskan enjin, nak supaya dia dah masuk siap dalam salat adalah dengan dia melakukan qabliyah dahulu. Dia buat qabliyah dahulu. Jadi bila dia buat qabliyah dahulu, maka dia akan membantu dirinya untuk lebih khusyuk,
dia akan membantu dirinya untuk lebih fokus dan seumpamanya. Maka di situ dengan kefokusan, dengan kekhusyukan, apabila timbul perasaan khusyuk, maka dengan keadaan itulah baru dia masuk salat fardu. Maka dengan keadaan tu dia masuk ke dalam salat fardu. Jadi itulah orang kata kelebihan dan faedah daripada salat qabliyah dan ba'diyah. Baik, saya nak akhiri majlis kita. Saya dah selesai perbahasan kitab ini. Dari sudut semua isu-isu utama saya telah sebutkan tadi, berkenaan dengan definisi salat rawatib, berkenaan dengan adakah salat rawatib dituntut dilakukan berjamaah ataupun tidak, berkenaan dengan berapakah jumlah salat rawatib yang dinilai ataupun dikira sebagai muakkad, dan apakah kelebihan bagi seseorang yang melakukan salat rawatib. Antara kelebihannya adalah dia mendapat binaan, Allah akan membina sebuah rumah kepadanya di dalam syurga berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Dan saya dah sebut kenapakah hikmahnya didahulukan salat qabliyah sebelum salat fardu, kemudian diakhiri pula salat ba'diyah dengan salat fardu dengan salat ba'diyah. Juga saya bahas berkenaan dengan secara umumnya dalam mazhab Syafi'i berpendapat boleh untuk kita melakukan qada bagi salat sunat rawatib yang kita tertinggal. Tetapi orang kata ada juga perbahasan, kalau kita nak lakukan boleh tak dilakukan pada waktu-waktu larangan salat. Maka kita kata kalau kita berpegang kepada pendapat, dan memang Imam Nawawi sendiri menyebut bahawasanya salat rawatib ini termasuk dalam kategori salat yang mempunyai sebab, maka salat-salat yang mempunyai sebab tidak termasuk dalam larangan salat pada waktu-waktu yang dilarang itu. Ada soalan, bila kita berjemaah subuh hadir ketika imam dah mula, boleh tak salat qabliyah selepas salat subuh? Yang ini pun berlaku perbahasan dalam kalangan para ulama, tetapi hakikatnya ada riwayat yang menunjukkan kepada hal tersebut. Ada riwayat yang menunjukkan kepada hal tersebut. Jadi saya secara peribadi mengatakan tidak ada masalah insya-Allah kalau seseorang yang sentiasa melazimi qabliyah, cuma pada suatu hari dia terlewat dan dia datang ke masjid atau surau dan dia mendapati jemaah telah didirikan dan dia agak runsing sekiranya dia terlepas salat rawatib, maka sebenarnya dia boleh melakukan salat rawatib, dan itulah yang dinamakan qada salat rawatib. Wallahu a'lam. Ada ketertib yang mana didahulukan, zikir selepas salat atau salat ba'diyah? Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Asmah. Tertibnya adalah zikir dahulu. Tertibnya adalah zikir-zikir selepas salat dahulu. Jadi, kita buat salat fardu. Selesai salat fardu, kita zikir dengan zikir-zikir yang diajar daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di Baitul Salam, pihak Baitul Salam pun ada sediakan zikir-zikir selepas salat. Boleh dapati. Dia ada banting, dijual. Jadi, disebutkan di situ dengan tulisan yang besar, dengan sumber rujukan hadis riwayat siapa dia, terjemahan hadis, Nabi SAW baca begini dan begini, nombor 1 apa, nombor 2 apa. Sangat-sangat bermanfaat. Jadi, turutannya, tertibnya, selepas salat fardu, zikir selepas salat dahulu, kemudian barulah kita ikuti dengan salat sunat ba'diyah. Macam saya sebut, afdalnya dilakukan di rumah. Tetapi mungkin ada yang khawatir kalau dia balik rumah tak sempat, biasanya malas, biasanya bersembang, boleh untuk dilakukan di dalam masjid dan tidak ada masalah. Baik, jadi oleh kerana itu baik, ada soalan yang terakhir saya nak ulas di sini. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Benarkah sekiranya kita sedang salat qabliyah di masjid, kemudian Bilal qamat, maka kita perlu hentikan salat sunat kita untuk terus salat ikut imam? Sebenarnya ikut kepada keadaan. Memang betul kerana ada hadis Nabi SAW mengatakan idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Hadis sahih. Nabi kita SAW kata idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Apabila salat telah didirikan, ataupun maknanya apabila telah diseru untuk mendirikan salat, apabila telah dikumandangkan iqamah untuk salat, maka tidak ada salat selain salat fardu. Tetapi kalaulah seseorang itu dia telah mendirikan salat, boleh jadi pada rakaat yang pertama, boleh jadi pada rakaat yang kedua,
dan dia pun masih berbaki beberapa rukun sahaja lagi untuk selesaikan salat sunat, maka tidak perlu untuk dihentikan salat tersebut. Tidak perlu untuk dihentikan, boleh untuk dia untuk meneruskan salat sunat tersebut, tetapi perlulah dilakukan dengan kadar yang orang kata jangan terlalu lama untuk terpisah daripada salat bersama dengan imam. Maknanya dia meraihkan yang penting-penting sahaja, dia menyegerakan salat sunatnya itu untuk masuk ke dalam saf dan salat bersama dengan imam dan para jemaah yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu. Saya merasa memadai sekadar itu. Saya minta maaf jika ada soalan-soalan yang saya tidak sempat untuk menjawab kerana kita pun telah lewat pada malam ini. Jazakumullahu khairan kepada semua yang hadir menonton dan juga kepada semua yang sudi hadir mendengar, sudi hadir bertanya soalan, sudi komen, sudi share, sudi like dan seumpamanya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini sangat bermanfaat, dan manfaatnya majlis kita pada malam ini adalah sekiranya kita beramal, bukan semata kita mendengar sahaja. Kalau kita mendengar sahaja sebenarnya tidak cukup bermanfaat, tetapi yang lebih-lebih bermanfaat untuk diri kita apabila kita beramal, melakukan salat rawatib qabliyah dan ba'diyah untuk kita lakukan. Macam biasa ada satu soalan orang tanya berkenaan dengan ba'diyah isyak sebanyak 4 rakaat. Betul ke Nabi buat? Kerana ramai ustaz-ustaz duk share tentang kelebihan salat ba'diyah sebanyak 4 rakaat selepas daripada isyak. Sebenarnya kita kata dari sudut pelaksanaan, salat ba'diyah isyak 4 rakaat itu ataupun salat 4 rakaat selepas isyak memang wujud, memang ada dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya yang para ulama perselisihi berkenaan dengan fadilat dia. Ada yang kata siapa yang buat salat ba'diyah isyak 4 rakaat maka fadilatnya menyamai beribadah pada malam al-qadar. Fadilat ni ulama-ulama kata kebanyakan hadis yang menyebut tentang kelebihan salat ba'diyah isyak 4 rakaat adalah daif dan tidak, orang kata tidak tepat untuk dijadikan hujah dengannya. Tetapi mengikut pengamalan salafus salih, maka kita kata memang wujud salat ba'diyah isyak sebanyak 4 rakaat, tetapi kaifiatnya seperti yang saya sebutkan, dilakukan 4 rakaat dengan 2 salam. Maknanya ibadah itu wujud, tetapi fadilatnya itu dipertikaikan, iaitu fadilat siapa yang buat salat ba'diyah isyak sebanyak 4 rakaat pada setiap malam, pahalanya seperti beribadah pada malam al-qadar. Fadilat ini adalah fadilat yang disebut di dalam hadis-hadis dhaif, tetapi diperselisihkan pendapat oleh para ulama. Cuma pengamalan salafus salih memang ada dari sudut pelaksanaan 4 rakaat selepas isyak pada waktu malam ini, termasuk sebahagian ulama kata sebagai qiyamul lail, tetapi kita kata ia juga dilakukan sebanyak 2 rakaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan kita sentiasa memulakan hidup kita dengan salat dan kita mengakhiri hidup kita pada malam hari juga dengan salat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.